Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so dalam video kali ini saya akan tunjukkan macam mana kita nak buat satu poster lebih kurang yang macam ni lah poster yang macam ni. Okay, dengan hanya menggunakan Microsoft PowerPoint. Okay, so jom kita mula. Okay, so caranya adalah kita bukalah Microsoft PowerPoint tu. Okay, contohnya saya buka blank presentation dulu. Okay, kemudian kita kena pastikan size poster kita tu kita nak size yang macam mana. Okay, so ini adalah default size lah bergantung pada default setting masing-masing. Okay, jadi default setting untuk komputer saya untuk Microsoft PowerPoint saya ni adalah default size HD. Okay, so kat mana kita nak baiki ataupun kita nak adjust size ni. Okay, kita pergi kepada design dan belah kanan ni ada slide size. Okay, so kita klik pada slide size. Dia ada standard iaitu 43 dan juga widescreen 16:9. So yang ada sekarang ni adalah widescreen 16:9 lah. Alright, so kita pergi kepada custom slide size. Okay, kalau kita nak buat size lain. So kita boleh pilih sama ada slide size for widescreen, on screen dan sebagainya, ataupun kita boleh letakkan size yang kita nak lah, berapa cm kepada berapa cm. Okay, kemudian macam yang saya buat tadi, ianya adalah bersaiz A4. So biasanya kalau saiz A4, A3 tu dia dah ada lah. Okay, contohnya kita nak buat saiz A4, so pilih kepada saiz A4. Kemudian slide tu sama ada dalam bentuk portrait ataupun landscape. Yang mana portrait tu dia bentuk berdiri lah. Kalau landscape dia bentuk memanjang tu. Okay, contohnya saya nak buat macam tadi, bentuknya adalah bentuk portrait. So saya klik pada portrait dan saya klik OK. Okay, kemudian dia tanya maximize ataupun ensure fit. Jadi kita boleh pilih je lah mana-mana yang maximize pun boleh. So apabila kita dah dapat size yang kita nak, bila kita nak buat poster, biasanya kita nakkan free styling lah ataupun free design. Jadi yang ni click to add title, click to add subtitle ni kita boleh highlight, klik kepada kesemuanya dan kita highlight dan kita boleh tekan delete. Alright, so kita nakkan clean slide ni lah. Alright, kita nak slide yang tak ada apa-apa. Okay, kemudian kita boleh je letak, kita boleh pilih je, okay, background yang ada kat sini, okay, daripada design. Okay, contohnya nakkan background yang macam ni ke, okay, boleh, kita boleh pilih, tak ada masalah. Okay, nak warna, nak tak ada warna dan sebagainya lah, background dan sebagainya. Ataupun macam ni ke, okay, kita boleh pilih apa saja yang kita suka lah, okay. Tapi saya nak buat warna background saya sendiri yang kosong sebab macam ni tadi. Okay, saya nakkan warna kuning ni. So, saya akan pergi kepada format background. Okay, dekat format background ni dia ada solid fill, ada gradient fill. Okay, gradient ni adalah warna yang bercampur lah. So, kita boleh pilih warna yang bercampur kalau kita nak. Okay, ataupun kita nak ambil picture. Ataupun kita nak ambil pattern. Okay, pattern adalah beberapa pattern yang dah disediakan kat sini. Ataupun, itulah. Okay, so saya nak ambil solid fill. Jadi, solid fill tadi warnanya, contohnya warna ni. Okay. Okay, samalah tu. Alright, saya ambil warna ni. Dan bila dah selesai, kita boleh apply lah. Apply to all ataupun, kalau oleh kerana kita ada satu je slide, so tak perlu apply to all pun tak apa. Okay, so kita boleh padamkan, kita boleh pangkah. Okay, kita dah ada satu background. Jadi, seterusnya, kita nak masukkan satu gambar. Okay, bila kita nak masukkan satu gambar, okay, contoh gambar yang saya buat ni adalah, gambar ni dia duduk dalam satu, kita cropkan gambar ni duduk dalam satu shape. Okay, so shape apa-apa pun tak kisah sebenarnya. Okay, tapi yang ni saya pilih untuk letakkan gambar ni di dalam shape bulatan. Okay, circle shape. Jadi, cara kita nak masukkan gambar ke dalam shape, okay, saya akan tunjukkan. Okay, caranya adalah kita pilih shape yang kita nak. Okay, dekat home ni ataupun dekat insert pun boleh. Okay, insert shape.
ataupun dekat home ni pun dah ada. So boleh nak shape yang lain, kita klik je pada more ni dan dia akan keluar lah benda yang sama saja. Okay, so contohnya saya nak pilih bulatan. Alright, so pilih bulatan. So kita lukis dulu bulat tu. Nak dapatkan bulatan yang tepat, kita tekan shift. Okay, ni saya lepaskan shift pada keyboard. Sekarang saya tekan shift pada keyboard. Okay, bila saya tekan shift pada keyboard, dia akan membentuk bulatan yang tepat, tak kira lah mouse kita pergi ke mana-mana. Okay, so saya lepaskan. Okay, untuk masukkan gambar. Okay, cuba perhatikan bila setiap kali saya menggerakkan shape ni, ada garisan-garisan yang muncul. Okay, macam ni ataupun macam ni. So, ini adalah garisan menunjukkan bahawa bulatan ni memang duduk betul-betul di tengah-tengah slide. So, kita perlu nak adjust lebih-lebih, kita cuma cari sahaja panduan garisan merah ni untuk kita letakkan lah. Okay, contohnya kalau saya gerakkan ke atas, okay, ada garisan merah yang melintang tu pula, itu bermakna bulatan ni dia duduk di tengah-tengah secara melintang dan juga menegak. So, maknanya dia duduk tengah-tengah, betul-betul tengah-tengah lah ni. Alright, so macam mana kita nak masukkan gambar ke dalam ni? Okay, kalau kita nak masukkan gambar ke dalam slide ni, mudah je. Okay, pergi pada insert, pergi pada pictures, ambil this device ataupun online pictures. Okay, nanti saya tunjuk untuk this device dulu. Okay, pergi pada this device. Kemudian, contohnya saya simpan tadi dekat downloads. Okay, gambar yang ni. Okay, kemudian saya insert. So, saya dapat gambar ni lah. Okay, so saya nak kecilkan, nak besarkan, boleh lah. Okay, tapi kita boleh nak masukkan ke dalam ni. Okay, so cara untuk kita masukkan gambar ini ke dalam shape ni adalah kita highlight shape tersebut, kemudian kita right click pada shape. Okay, right click pada shape dan pergi kepada format shape. Okay, pergi kepada format shape, klik dia. Okay, dekat fill, ada no fill, ada solid fill, ada gradient fill. Kita tick ataupun klik pada picture or texture fill. Okay, kita tick pada picture. Okay, bila kita tick pada picture, okay, picture tu akan duduk dalam ni lah. Alright, picture tu akan duduk dalam ni. Okay, sekiranya picture yang kita dapat tu sengit ataupun tidak memenuhi apa benda yang kita nak lah. Contohnya dia duduk kosong-kosong dulu. Okay, contohnya ni sebab saya dah masukkan tadi. Okay, contohnya pada asalnya ini adalah gambar yang saya dapat. Okay, apabila saya masukkan picture. Alright. Okay, ni macam ni lah mula-mulanya. Jadi, kita nampaklah gambar tu sengit dan sebagainya. Dia jadi macam ni sebab kesemua offset ni adalah bernilai kosong. Jadi, bila kita dapat gambar yang kurang memuaskan, dia sengit ke tepi ke, sengit ke kanan ke, dia yang ni dia dia padatkan ke semua gambar duduk dalam bulatan ni. So, kita boleh adjust dekat offset ni. Okay, so kalau offset left, offset right, okay, contohnya kalau kita naikkan offset left, okay, maknanya left dia tu dah makin mengecil, jadi dia tak memenuhi ruang bulatan ni pula, so tak cantik lah. Okay, so maknanya left dengan right tu dah okay sebenarnya. Okay, so kalau offset right pula, kita naikkan offsetnya, okay, nampak dia akan mengecil lah gambar tu. Okay, so itu bermakna kita dah tak perlu nak baiki offset right dan juga left. Okay, so gambar ni dia jadi tak cantik, dia jadi tak sharp macam ni sebabnya offset top dan juga bottom. Okay, so kita boleh cuba baiki, okay, untuk offset top dan juga offset bottom. Yang ni kita try and error je lah. Okay, kalau dia makin ke bawah itu lagi cantik, so ataupun lagi tepat, so kita buat ke bawah. Okay, buat dia jadi negatif. Ataupun kalau lagi ke atas dia lagi cantik, so kita buat dia jadi positif. Okay, perhatikan nilai-nilai ni lah. Maksud saya positif negatif ni dekat nilai offset. Okay, so saya kurangkan nilai offset tu menjadi nombor negatif dan gambar ni jadi lebih cantik lah. Alright, so ataupun kalau kita nak besarkan sikit dia punya right dengan left ni boleh je. Okay, kita kurangkan. Okay, kalau kita kurangkan dia akan jadi lagi besar. Okay,
Contohnya kalau kita nak besarkan sikit lah gambar ni. Okay, sebab contohnya saya nak ambil gambar kopi ni. Okay, gambar kopi ni yang gambar utama. Right? Ataupun nak naikkan sikit gambar kopi tu boleh juga. Okay, top kita kurangkan. Dan bottom kita naik, kita kurangkan juga. Kita naikkan, kita kurangkan. Okay, contohnya kita nakkan cawan ni lah. Okay, cawan ni duduk kat sini. Alright. Okay, so settle. Okay, gambar ni dah duduk di tengah-tengah seperti mana yang kita nak ataupun macam mana lah, tak kisahlah tengah ke tepi ke. Tetapi janjinya seperti yang kita nak. Okay, so dah okay, dan kita boleh tutup je lah format picture ni. Okay, so sekarang ni kita ada ni. Okay, so apabila kita tengok pada gambar ni dia ada border. Okay, sekiranya kita nak buang border ni, kita boleh pergi pada shape outline. Kat atas ni, dekat home je. Okay, shape outline. Kemudian klik pada shape outline dan pergi kepada no outline. Okay, no outline maknanya dia tak adalah border tu. Okay, kalau saya buat benda ni, saya lebih suka tak ada border. Okay, supaya dia jadi flat design. Okay, so kita dah buang border dan kita nak tambah effect. Contohnya nak masukkan shadow ataupun nak masukkan reflection. Mana-mana kalau reflection macam ni. Okay, kalau cantik letak reflection, letaklah. Kalau tak cantik, tak suka, tak payah. Alright, saya lebih suka letak shadow. Okay, so shadow offset bottom right. Okay, so kita klik kat sini. Dan sebenarnya shadow ni, okay, kita nampak dia sikit je dia punya effect tu. Misal kata kita nak tambahkan lagi dia punya effect. So kita boleh buat sebenarnya, kita boleh adjust shadow tu. Okay, kita pergi kepada gambar ni balik, pada shape ni balik. Right click dan pergi kepada format picture semula. Okay, format picture tadi dia jadi format shape. Sekarang dia jadi format picture. Okay, so pergi pada shadow. Okay, kita boleh nampak. Kalau shadow yang kat atas ni, dekat shape effect ni, dia tak ada menu ni. Okay, so kita boleh nampak menu untuk shadow. Color shadow kita boleh tukar. Contohnya nak warna yang cerah sikit. Okay, warna kelabu. Kemudian transparency kita boleh tambah, kita boleh kurangkan. Okay, size dia 100%. Blur dia, contohnya saya nak ambil 7. Okay, angle tak apalah, 45 degree. Okay, kemudian distance. Okay, saya nak dia pergi jauh sikit. Alright, so lagi nampak lah. Okay, bila lagi nampak, okay, saya nak benda ni jadi macam ni. Okay, ataupun degree dia tu angle nak tukar. Nak letak lagi bawah sikit ke? Pun boleh. Okay, so mana-mana je lah. Kita boleh tukar je benda ni. Tak ada masalah. Alright. Okay, so itu adalah shadow. Okay, selesai shadow. Okay, kemudian cara kita nak masukkan tu satu gambar daripada file. Okay, seterusnya saya nak tunjukkan macam mana kita nak masukkan gambar daripada ini daripada file. Ini masukkan gambar ke dalam shape. Dan satu lagi gambar, kita nak masukkan gambar daripada internet source. Okay, so pergi pada insert, pergi pada picture and then pergi ambil online pictures. Okay, bila kita pilih online pictures, kita boleh carilah. Okay, contohnya saya nak cari gambar phone icon. Okay, so okay, adalah kat sini phone icon. Alright, tapi tengoklah pada ni Bing banyak juga lah dicari. Okay, contohnya nak ambil phone yang macam ni. Okay. Okay. Then kita tikkan dia and then insert. Okay. So dah masuklah gambar ni kat sini. Alright. Jadi kita boleh kecilkan. Okay, dia ada source dia kat sini. Kita boleh buang je. Kita klik dia kat sini. Dan kita delete. Alright. So kita ambil dan kita susun. Okay. Gambar ni kita boleh recolor. Okay, pergi klik pada gambar ni and then pergi pada color dan kita boleh adjust lah sebenarnya. Okay, kita boleh adjust nak color apa-apa. Tapi dia a little bit limited lah. Okay, dia tak adalah dia boleh tukar suka-suka hati. Okay, contohnya kita nak ambil orange ni. Okay, boleh lah kita ambil orange. Okay, gambar lain pun boleh je kita nak tukar. Contohnya gambar ni nak tukar pergi kepada
apa nama dia punya tadi, double click, okay, daripada color, and then dia boleh je tukar nak warna lain pun. Tapi benda tu jadi tak cantik lah, kecuali kalau temperature, nak tukar temperature ke, boleh lah. Okay. So tadi kita tukar warna yang ni, kemudian kita nak masukkan satu lagi gambar, iaitu from online pictures juga. Saya nak cari location icon. Okay, location icon. Alright, so location icon contohnya saya nak ambil yang ni. Sama jadi lebih kurang sebenarnya. Okay, ambil yang ni and then insert. Okay, so icon ni dia, kalau kita letak icon, dia kemungkinan dia akan letak gambar je. So gambar tu dia tak transparent. Okay, so yang ni pun ada source dia juga. So klik dan delete. Alright, so letakkan dekat bawah ni. Okay, kalau macam ni pula nak menunjukkan bahawa, okay, kalau garisan macam ni pula menunjukkan bahawa gambar icon dan gambar telefon tu dia tally. Okay, dia tally. Dia tengah-tengah lah tu. So just nice, then you can lepaskan mouse tu. Dan nak tukar sekali lagi warna dia, double click, pergi pada color, double click pergi pada color, and then tukar jadi orange accent tu tadi lah. Okay, so kita nak letak nombor telefon kat sini, kita nak letak location kat sini. Okay, nak letak nombor telefon, kita tak ada tempat nak tulis. Kita ada tempat nak tulis, so kita pergi kepada text box dan kita boleh tulis lah, kita klik je dan kita tulis 011 contohnya 555 space 8888. Okay, contoh tu nombor telefon. Okay, so kita boleh klik dan kita susun. Alright, so nak tukar tulisan, pergi kat atas ni. Okay, sama ada nombor ikut lah. Yang ni boleh pilih mengikut kesesuaian dan cita rasa masing-masing. Okay, pilih tulisan yang bersesuaian. Contohnya saya ambil tulisan Century Gothic. Okay, dan saya boldkan dia. Alright. Okay, dan nak besarkan sikit pun boleh. Nak tukar warna pun boleh. Contohnya nak ambil jadi orange juga macam tadi. Orange yang ni. Okay, boleh juga. Okay, kemudian location. Location saya tak reti nak reka apa benda location. So, saya copy dulu supaya senang kerja kita. Okay, copy paste. Yang ni pula untuk location, nak letak untuk location. Okay, so saya google je lah location. Location mana-mana ni, location Common Universal ke benda ni, coordinates macam tu lah. Okay, so saya copy location ni. Okay, contoh je ni. Alright, dan saya pastekan dekat sini. Okay, kalau paste direct, dia akan paste tak ikut format. Jadi macam mana kita nak suruh dia paste ikut format yang kita dah buat? Okay, kita highlight teks yang kita dah ada ni. Pergi pada paste, kemudian pilih dekat paste option ni, okay, ambil keep text only. Okay, so dia akan paste mengikut format yang dah ada. So tak adalah kita pernah nak kena baiki balik. Okay, keep text only, dan kita klik kat situ, dia akan paste macam ni lah. Alright, so kalau ni kita nak letakkan di tengah-tengah ke, boleh juga. Okay, letakkan di tengah-tengah. Yang ni pun kita bagi dia letak duduk tengah-tengah juga. Okay, ni anggaran je lah. Alright, so seterusnya kita nak masukkan nama cafe. Okay, nak masukkan nama cafe. Contohnya yang saya bagi nama tadi adalah cafe right now. Okay, jadi kita buatlah mengikut design kita. Okay, ambil text field lagi. Okay, typekan perkataan cafe. Okay, so nak mudah kita design dulu siap-siap untuk perkataan yang pertama. So perkataan yang kedua tu kita just copy paste saja. Okay, untuk perkataan-perkataan yang seterusnya lah. Okay, so cafe
kita nakkan warna hitam tadi, okey. Okey, tulisannya adalah cari tulisan yang kita nak. Contohnya tadi tulisan, contohlah folklore ni. Okey, kemudian kita besarkan. Kalau tak cukup besar, kita boleh type dalam ni. Okey, misal kata 96 ni tak cukup besar lagi untuk kita. So, kita highlight dalam nombor 96 ni, kita highlight dia. Ataupun kalau tak boleh nak highlight pun, kita klik biar dia ada cursor kat situ, yang klik-klik tu. Dan kita backspace, kita delete dia. Dan kita masukkan. Okay, kita type nombor yang kita nak lah, size yang kita nak. Okay, contohnya saya nak masukkan 150 point. Okay, so dah boleh masuk 150 point. Okay, cafe right now. Okay, so saya nak tulis cafe. Kemudian saya nak copy paste. Right, nak tulis perkataan right pula. R-I-G-H-T. Okay, dan satu lagi saya nak tulis perkataan now. Cumanya perkataan now tu saya nak O dia tu digantikan dengan cawan tu lah. So saya tulis now N-O jadi. Okay. Kalau rasa macam okay. Ini okay. Okay. Cafe right now. Okay. Jadi saya baiki dulu perkataan yang sukar ni, yang susah ni. Contohnya now tu susah sikit. So saya baiki dulu. Okay. Yang lain tu menyusul lah. Okay, menyusul je, ikut je. Okay, pilih macam nak highlight banyak. Okay, sama ada kita boleh highlight macam ni. Okay, banyak sekaligus. Okay, dia akan pilih dua ni. Ataupun kita klik sini satu, kita tekan shift. Dan kita klik dekat bahagian dia yang kita nak, bahagian kedua yang kita nak highlight tu lah. Okay, kemudian kita gerakkan dengan menggunakan keyboard pun boleh, menggunakan mouse pun boleh. Okay, so sekarang ni kita nak suruh dia align dengan perkataan dan juga gambar ni. Jadi gambar ni tadi duduk tengah-tengah. Okay, so nampak gaya ni dengan tulisan yang kita ada ni dia tak muat. Okay, untuk gambar duduk tengah. Jadi kita pilih kesemuanya dan kita seret ke kiri lah. Okay, kita adjust lah. Alright. So now ni dah okay. Right dengan cafe ni dia macam tak kena dengan now. So kita baiki supaya dia jadi selari belah kiri ni. Okay, selari belah kiri. Okay, cara yang paling mudah yang kita boleh buat adalah kita highlight okay, cafe, right dan juga now. Dan kita pergi kepada bukan design. Kita pergi pada format. Okay. Pergi pada format. Dan pergi pada align. Dan kita buat align left. Okay. So, dia akan tolong alignkan ataupun susunkan betul-betul untuk kita. Okay. Kalau kita buat align center. So, dia akan buat duduk tengah-tengah lah. Okay. So, kalau kita nak buat align right. So, dia akan susun belah kanan ni sama. Contohnya, saya nak buat dia align left. Okay. Saya tak nak buat di tengah-tengah tapi saya nak susun dia align left. Okay. So, kira dah settle lah ni. Okay. Dan perkataan ni juga saya nak ada shadow yang saya buat sendiri. Okay. Macam ni. Macam ni. Okay. Dia ada perkataan cafe dengan perkataan right ni, dia ada shadow kat belakang. Tapi shadow tu saya buat sendiri dengan menggunakan text fill ni juga. Okay. Now tu tak ada. Okay. Nak letak pun boleh. Salah. Okay. Jadi, now ni, perkataan now ni saya nak tukar warna jadi warna merah. So, pergi pada theme color untuk text color ni. And then, ambil warna merah menyala ni lah. Okay. Kemudian, cafe dengan right dengan now ni saya nak buatkan shadow. So saya copy dan paste. Copy dan paste. Duduk dalam keadaan sekarang ni lagi. Kita boleh kita boleh groupkan dia supaya senang kita nak adjust lah. Okay, so kita right click dan kita groupkan dia.
Okay, so bila kita nak adjust, kita select satu je dia bergerak secara sekaligus. Okay, sebab nanti kita akan nak hantar benda ni ke belakang. Okay, jadi kita select perkataan-perkataan yang terlibat tu dan kita pilih warna untuk kita buat shadow lah. Okay, contohnya kita nak ambil warna yang agak gelap. Okay, warna ni cafe. Okay, yang ni juga dan juga now pun samalah, kita nak ambil warna yang sama. Okay, kemudian kita select sekali lagi dan kita right click. Sekarang ni kita nak letakkan gambar ini di perkataan cafe right NW yang warna warna kelabu ni, kita nak letakkan di belakang warna hitam. So kita right click dan kita klik pada send to back. Okay, dan kita dah boleh mula susun lah. So nak susun ni boleh pakai arrow key pada keyboard. Okay, so kita nak susun macam mana. So mudahlah sikit. Alright, mudah untuk kita buat kerja. Okay, so bergantunglah macam mana kita nak design, nak susun kat bawah ke macam ni, kat bawah lah. Okay, okay, sebab shadow yang ni duduk bawah, so kita perlu letak kat bawah jugalah. Okay, so kita susun kat bawah. Okay, kalau perhatikan gambar ni duduk di atas shadow. So kenapa jadi macam tu? Sebab kita buat huruf-huruf shadow ni tadi send to back. So apa yang kita boleh buat adalah kita select gambar tu lagi. Select gambar tu sekali lagi, kita right click dan kita send gambar tu pula to back. Okay, so settle lah masalah. So kita dah dapat kataan ni lah, now ni. So kalau misal kata gambar ni tak center ke dengan perkataan tu, so kita boleh adjust. Alright. Saya kata nak kecilkan ke gambar ni, boleh lah. Biar kena dengan huruf-huruf tu. So terpulang. Okay, tengoklah macam mana kita design. Alright, ataupun kita nak letakkan colour lain supaya dia pop up macam pop up sikit warna dia. Okay, nak tunjukkan cawan tu, kita boleh juga double click pada gambar. Okay, double click pada gambar ataupun ni picture tools. Okay, dekat format picture tools ni, pergi pada colour dan tengoklah gambar mana ataupun warna mana yang pop upkan kita punya cawan tu. Kalau ada lah, kalau tak ada jugalah. Okay, so kita boleh test lah, tengok satu persatu. Alright. Ini memang tak boleh lah, okay, sebab dia tak ada colour. Okay, kalau yang ada tu boleh lah kalau nak guna. Okay, contohnya temperature 6500 lah. Okay, ambil yang ni. Okay, so dia nampak sikit lah dia punya cawan, bibir cawan tu. Okay, so kita dah siap satu poster. Okay, kita dah siap satu poster. Okay, kalau yang kat bawah ni kita nak naikkan, boleh lagi. Okay, lepas tu nak tambah dengan apa lagi? Dengan contohnya IG icon. Boleh lah. Okay, cari dekat insert, pictures, online, Instagram, icon contohnya. Okay, contoh ambil yang okay, ambil yang ni ke. Okay, and then insert. Alright. Kita ambil yang warna hitam ni supaya kita mudah nak tukar dia punya warna ni lah. Sudah jadi warna orange tu. Okay, so kita pergi kepada double click dia, color. Okay, ambil orange tu. Alright. Nak kecilkan sikit boleh je. Okay,
So, Instagram ni contohnya kita copy paste je nombor telefon ni. Alright, dan tulis cafe right now. Okay. So, mudah je lah sebenarnya. Okay, untuk kita buat poster. Alright. Okay, so nak pilih dua-dua, nak suruh letak tengah. Kita tekan shift lah. Okay. So, settle untuk kita punya poster. Okay. Sikit lah gambar telefon ni. Alright. So, bila dah settle, okay, kita nak slideshow pun boleh, nak tengok apa hasil dia. Macam dah okay. Okay lah tu. Alright. Kalau settle, yang ni kita boleh buang lah. Okay, macam ni kita nak export dia untuk jadi dalam bentuk gambar. Okay, so cara je adalah pergi pada file dan kita boleh export. Okay, so export tu create PDF, create a video package ataupun change file type. Okay, so yang ni kita boleh pergi kepada image file type. Okay, pergi pada change file type. Kita pergi pada image file type sama ada PNG ataupun JPEG. So, saya biasa suka save dalam bentuk PNG sebab dia lebih sharp. Okay, dan klik pada PNG dan klik pada save as. Okay, so pilih nak simpan dekat mana. Contohnya saya simpan dekat folder saya ni dan pilih CSC253. Okay, so namanya adalah poster cafe. Okay, kemudian save. Dia tanya all slides, just this one? Just this one lah. Okay, so kita ada slide lain pun. Okay, kemudian kita pergi cari dekat kita punya file tu, dekat document, dekat saya punya file, dekat CSC253. Okay, kita ada poster cafe.png. So, kita dah ada poster kita dalam bentuk gambar. Alright. Ataupun kita boleh juga nak save dia sebagai PDF pun boleh. Okay, save as. Tak payah ambil save as Adobe PDF pasal dia kadang-kadang tak compatible sebab kita tak beli Adobe PDF. Okay, so pergi pada save as. Kemudian pergi cari tempat yang kita nak save. Contohnya saya nak save dekat CSC253. Okay, poster cafe. Okay, buanglah PNG tu. Okay, sebab kita bukan nak dalam bentuk PNG pun, kita nak dalam bentuk dekat save as type ni, kita tukar daripada PowerPoint PPT X, kita tukar kepada PDF. Okay, dan kita inilah tick je lah standard publishing ni. Okay, and then save. Okay, so dia boleh buka lah kat sini. Okay, cafe right now. Okay, so kita ada dalam bentuk PDF. Alright. So, saya rasa itu sahajalah untuk saya punya tutorial. Okay, tutorial untuk kita buat satu poster hanya dengan menggunakan Microsoft PowerPoint. So, selamat mencuba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.